Intan Yusniza, murid darjah 6 Sekolah Kebangsaan Salak Selatan yang juga pengacara tetap rancangan Kelab Kanak-Kanak Angkasa Puri Radio Televisyen Malaysia RTM, mati dibunuh bersama ibu angkatnya. Kawasan perumahan di Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur pada Isnin 24 Jun 1991. Beberapa penduduk yang melalui berhampiran kedai runcit yang diusahakan Hanizah Ismail 56 tahun berasa hairan apabila melihat premis itu masih belum dibuka walaupun jam sudah menunjukkan kira-kira 8 pagi. Aneh, seolah-olah kedai runcit itu tidak akan dibuka terus pada hari itu. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Hanizah pasti sudah lama memulakan perniagaannya menjelang waktu berkenaan. Jiran wanita terbabit mula mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena, lalu bergegas ke rumah Hanizah yang terletak berhampiran. Pintu rumah pengusaha kedai runcit itu diketuk dan nama wanita itu dipanggil berulang kali, namun tiada sebarang jawapan diterima. Bersama dua lagi jiran lain, mereka kemudian menjenguk ke dalam rumah Hanizah melalui tingkap cermin hadapan yang tidak berkunci. Pandangan mereka melihat sesusuk tubuh yang terbaring di ruang tamu. Curiga mula membenih di benak minda masing-masing. Lalu sekali lagi mereka melaung memanggil nama wanita itu. Bagaimanapun, jasad Hanizah tetap tidak bergerak, seolah-olah tidak lagi mendengar laungan lantang mereka. Cemas melihat keadaan itu, jiran wanita terbabit segera meminta pertolongan seorang penduduk lelaki yang berada berhampiran. Lelaki itu menjenguk ke dalam dan mendapati jasad Hanizah sudah kaku dan diharungi semut. Akan tetapi, lebih mencemaskan apabila pandangan mereka segera menangkap keadaan tubuh wanita itu yang dalam keadaan berlumuran darah. Tidak lama selepas itu, pintu rumah terbabit berjaya dibuka dan sepasukan polis mula masuk memenuhi ruang rumah terbabit bagi menjalankan siasatan. Di samping jasad Hanizah, turut ditemui adalah mayat anak angkatnya berusia 12 tahun, Intan Yusniza Muhammad Yusof. Kedua-dua beranak itu mati dibunuh dalam rumah berkenaan dengan kepala kedua-dua mangsa berlumuran darah akibat cedera parah dihentak objek tertentu. Polis juga mendapati barang kemas dan wang tunai milik mangsa hilang. Mereka kemudian diberitahu Hanizah tinggal di situ bersama Intan Yusniza hampir 4 tahun lalu, iaitu selepas suami wanita terbabit yang juga bekas anggota polis berpangkat sarjan meninggal dunia pada 1986. Demikianlah bermulanya kes pembunuhan yang menarik perhatian ramai pihak sekitar 1991. Intan Yusniza, murid darjah 6 Sekolah Kebangsaan Salak Selatan yang juga pengacara tetap rancangan Kelab Kanak-Kanak Angkasa Puri Radio Televisyen Malaysia RTM, mati dibunuh bersama ibu angkatnya. Pembunuhan pengacara Kelab Kanak-Kanak Angkasa Puri RTM itu, Intan Yusniza Muhammad Yunus, dan ibu angkatnya pada Jun 1991 menarik perhatian umum sehingga ada pihak menawarkan RM20,000 kepada sesiapa yang memberi maklumat sehingga tertangkapnya pembunuh. Tawaran dibuat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sebanyak RM10,000 selain masing-masing RM5,000 oleh UMNO Seputih dan seorang individu yang terkesan dengan kejadian tragis itu. Ganjaran ditawarkan bagi memastikan penjenayah ditangkap lantaran perbuatan itu tidak berperi kemanusiaan kerana membabitkan kanak-kanak kecil selain khawatir keselamatan penduduk lain turut terancam. Siasatan awal terhadap keadaan kedua-dua mayat mangsa membawa kepada andaian yang ibu angkat Intan Yusniza, Hanizah Ismail 56 tahun, dipercayai dirogol, manakala gadis sunti itu pula berkemungkinan dicabul kehormatannya sebelum dibunuh di rumah mereka di Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur. Keputusan awal bedah siasat yang dilakukan pada mayat mangsa mendapati ada 5 kesan kecederaan di kepala Allahyarhamah Hanizah, manakala pada jasad Intan Yusniza pula 2 kesan kecederaan di kepala akibat hentakan kuat benda keras. Siasatan awal juga mendapati kedua-dua mangsa mungkin dibunuh antara jam 4 hingga 6 pagi hari Ahad dan orang yang terbabit dalam pembunuhan dipercayai dikenali mangsa kerana tiada kesan pecah rumah ditemui pada kediaman mangsa.
Intan dan ibu angkatnya didakwa penduduk setempat dilihat kali terakhir dalam sebuah van kira-kira jam 1.15 pagi Ahad, iaitu kira-kira 30 jam sebelum mayat mereka ditemui pada jam 8.30 pagi Isnin. Seorang penduduk mendakwa ketika sampai di sebuah warung di kawasan perumahan penempatan Seri Budiman, Jalan Kuchai Lama, Allahyarhamah Hanizah, lambai-lambai tangannya kepada beberapa jiran yang masih berada di situ. Kes pembunuhan itu segera mendapat liputan meluas media masa yang antara lain mendedahkan Intan tinggal bersama ibu angkatnya itu sejak kecil selepas diserahkan ibu kandungnya sebaik dilahirkan. Laporan akhbar berhubung perkembangan kes ketika itu juga memetik sumber-sumber berkaitan menyatakan sepanjang tempoh 24 jam sejak mayat mangsa dijumpai, polis menemui petunjuk penting dan mengesan 4 lelaki disyaki terbabit dalam pembunuhan itu. 4 lelaki itu dipercayai penghuni penempatan Seri Budiman, Jalan Kuchai Lama, tempat 2 beranak itu tinggal. Sejak kejadian itu mula heboh dan menarik perhatian ramai. Seorang lelaki yang tinggal tidak jauh dari rumah kedua-dua mangsa mula menghilangkan diri. Pada masa yang sama, rantai leher terukir nama Intan dipercayai milik gadis suntik itu. Selain loket milik Hanizah, dilaporkan digadai di sebuah kedai pajak gadai oleh seorang lelaki yang membelinya daripada seorang lelaki lain. Lelaki yang menggadaikan rantai dan loket itu menghubungi polis selepas terbaca kes pembunuhan Intan dan Hanizah dalam akhbar lantaran khawatir dia turut dituduh bersubahat dalam kes itu. Akhirnya, pada 1 Julai 1991, iaitu seminggu selepas penemuan mayat mangsa, polis cawangan jenayah berat berjaya menahan seorang lelaki berusia lingkungan 20-an kerana disyaki terbabit dalam kes pembunuhan berkenaan. Pada 12 Julai 1991, iaitu selepas 18 hari mayat ditemui, seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Zainul Zaman Muhammad Jasadi, 24 tahun, dihadapkan bagi tuduhan sementara membunuh Intan dan ibu angkatnya, Hanizah Ismail. Seterusnya, perjalanan kes perbicaraan membabitkan lelaki itu terus mendapat liputan media dan menjadi tumpuan masyarakat yang ingin mengetahui sama ada benar lelaki itu bersalah serta apa sebenarnya yang berlaku pada malam pembunuhan. Turut dimaklumkan kepada mahkamah adalah bedah siasat ke atas Hanizah yang berlumuran darah pada sebelah kiri tubuhnya, menemui 5 koyakan dan 2 lebam akibat dipukul di bahagian telinga kiri. Kepalanya pula retak di 3 bahagian akibat gegaran di sebelah kanan. Bedah siasat mayat Intan pula merekodkan beberapa lebam di kepala dan leher selain pendarahan di luar kulit, tetapi ujian sperma ke atas kedua-dua mayat itu adalah negatif. Sidang Mahkamah 29 Oktober 1991 diberitahu saksi pendakwa yang tertuduh mengaku kepada polis yang dia membunuh kedua-dua beranak itu. Pengakuan itu dibuat di Balai Polis Brickfields ketika disoal siasat kira-kira jam 12.30 tengah hari pada 2 Julai 1991. Berikutan itu, pada 7 Mac 1991, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur memerintahkan perbicaraan itu dipindah ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas pihak pendakwaan yang mengemukakan 15 saksi berjaya membentuk kes mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan membawa kepada hukuman mati jika sabit kesalahan. Tertuduh menghadapi 2 tuduhan menyebabkan kematian mangsa. Bagaimanapun, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, kes pembunuhan itu menjadi semakin menarik apabila mahkamah menolak pengakuan bersalah tertuduh untuk diterima sebagai bahan bukti dalam perbicaraan kes berkenaan. Hakim membuat keputusan itu selepas mendengar hujah kedua-dua peguam ketika dalam perbicaraan bagi menentukan sejauh mana kebenaran pengakuan yang dibuat pemuda itu sebelum ini. Ketika membuat keputusan itu, hakim bersetuju dengan hujah peguam bela tertuduh yang keterangan pengakuan yang diambil di Balai Polis Brickfields itu tidak dibuat secara sukarela. Dalam pengakuannya di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada 2 Julai 1991, tertuduh mengaku membunuh Intan Yusniza dan Hanizah. Bagaimanapun, ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Zainul Zaman mendakwa dia membuat pengakuan membunuh itu berikutan tindakan pegawai polis memukulnya dengan getah kabel. Dia juga mendakwa tidak diberi sebarang makanan sehingga pengakuan membunuh Intan dan Hanizah dibuat pada 2 Julai 1991. Pengakuan itu akhirnya ditolak untuk digunakan sebagai bukti perbicaraan. Sebelum itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang bersidang pada 4 Ogos 1992 diberitahu saksi pendakwa yang seorang lelaki dikenali Man Pendek
telah menjual seutas rantai berukir nama Intan kepadanya pada 1991. Bagaimanapun, beliau mengesyaki rantai itu barang curi kerana sebelum itu Man Pendek pernah menjual kepadanya sebuah radio yang dicuri. Pakar perunding perubatan forensik Hospital Kuala Lumpur memberitahu, kedua-dua mangsa meninggal dunia lebih daripada sehari dan kurang daripada 48 jam sebelum bedah siasat dilakukan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 13 Ogos 1992 akhirnya membebaskan Zainul Zaman daripada tuduhan membunuh Haniza Ismail 56 tahun, ibu angkat Intan Yusniza Muhammad Yunus. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan Zainul Zaman membela diri terhadap tuduhan kedua membunuh Intan. Hakim membebaskan lelaki itu daripada tuduhan membunuh Haniza selepas 5 daripada 7 juri yang bersidang selama setengah jam memutuskan dia tidak bersalah. Dalam kes ini, pihak pendakwa gagal membuktikan segala positif bahawa 5 utas gelang yang dijumpai di rumah tertuduh adalah kepunyaan mangsa. Bagaimanapun, mahkamah mengarahkan Zainul Zaman membela diri terhadap tuduhan kedua membunuh Intan kerana pendakwa raya berjaya membuktikan tertuduh mempunyai kaitan dengan pembunuhan Intan menerusi rantai berukir nama Intan yang dijual tertuduh. Pada 17 Ogos 1992, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akhirnya mendapati tertuduh bersalah membunuh Intan Yusniza lalu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Hakim membuat keputusan itu selepas 6 daripada 7 juri yang bersidang selama 3 jam bersetuju tertuduh bersalah terhadap tuduhan membunuh Intan. Tanpa seorang pun ahli keluarganya yang hadir ke mahkamah, tertuduh kelihatan tenang ketika hakim membacakan hukuman terhadapnya. Selepas keputusan dibaca, hakim bertanya kepadanya sama ada tertuduh ingin berkata apa-apa, tetapi dia hanya mampu berdiam diri. Ketika menggulung hujah, hakim berkata tertuduh dikaitkan dengan Intan kerana adanya seutas rantai bersama loket yang berbentuk perkataan Intan bersamanya. Tertuduh juga memberitahu mahkamah pada 23 Jun 1991 dia masuk ke rumah Intan kira-kira jam 2 pagi melalui lubang angin di ruang dapur untuk mencuri. Keputusan gantung sampai mati itu menyebabkan tertuduh membuat rayuan terhadap Mahkamah Persekutuan pada 29 September 1997 menolak rayuan itu sekaligus mengekalkan hukuman mati terhadapnya. Dengan penolakan rayuan itu, pada 5 Oktober 2001 berakhirlah riwayat hidup Zainul Zaman setelah dihukum gantung. Berakhirnya satu daripada kisah pembunuhan yang pernah menarik tumpuan rakyat negara ini. Selebriti kelab kanak-kanak Angkasa Puri yang juga gadis sunti berusia 12 tahun dibunuh seorang penganggur. Semoga Allahyarhamah Puan Haniza dan Intan Yusniza ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.